Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita hari ini. Okey. Jadi hari ini aku nak kongsikan sedikit pengetahuan kepada semua berkenaan dengan pembayaran BPN 2.0 yang mana pembayaran tu mula dikreditkan pada 21 Januari 2021 iaitu semalam. Jadi aku tengok dalam page Facebook, Telegram yang berkaitan dengan pembayaran BPN ni banyak persoalan yang sama. Okay. Persoalan mereka mudah saja. Mereka akan tanya macam ni. BPN, bujang, bank, singa. Halus tak? Bila nak bayar? Lepas tu ada pula orang jawab. Okey, aku BPN berkeluarga bank ABC cawangan Keluang. Okey, dah dapat dah. Okey. Lepas tu masalah dia pula apa yang bila benda macam ni orang-orang yang berkaitan ataupun yang duduk di kawasan setempat ni yang status dia sama, contoh yang tadi Alostak Bujang, dia pun bank singa juga. Jadi kelang kabut lah, pi bank singa, pi cucuk dekat mesin ATM, check balance, check tak ada. Oh, tak ada frust lah. Pasal apa? Tadi dia kata dia Bujang Alostak dia dapat, aku tak ada. Dia macam ni. Yang pertama sekali, bayaran BPN ataupun yang lain-lain bayaran lah, termasuk juga apa BPR ataupun dulu dikenali sebagai BSH ataupun dikenali juga dulu sebagai BRIM. Bayaran ni dibuat sebenarnya oleh pihak lembaga hasil dalam negeri. Bayaran bukan dibuat oleh pihak bank. Okey, bank tak ada kena mengenal dalam urusan pembayaran. Bank cuma menjadi medium sahaja. Sebab pelanggan nak dapat duit adalah melalui akaun bank. Okey. Bayaran ni dibuat oleh lembaga hasil dan ada tanya, kenapa dia dapat, kenapa aku tak dapat? Status sama, berkahwin, bank sama, kan tempat sama. Jadi itulah kenapa dan itulah jawapan dia. Pembayaran ni bukan diuruskan oleh bank sebab pembayaran ni diuruskan oleh lembaga hasil dalam negeri. Jadi kaedah pembayaran adalah cara dia lembaga hasil nak uruskan bagaimana. Dia orang ada data dia orang. Mungkin kita tak tahu, mungkin susunan mengikut abjad, contoh ABC nama. Mungkin juga mengikut tahap pendapatan yang diisytiharkan. Mungkin yang dapat tadi ni adalah yang lebih memerlukan. Kita ni sama kategori, berkeluarga apa semua, tapi pendapatan kita lebih lagi daripada yang si Polan ni tadi. Jadi mungkin dia ni diberikan dahulu berdasarkan kaedah yang tertentu yang hanya lembaga hasil dalam negeri saja tahu, bukan bank. Bank tak ada kena mengena dalam benda ni. Bila persoalan ni ditimbulkan dan kenyataan-kenyataan jawapan, oh aku BPN berkeluarga di bank ni kan, orang lain pun yang duduk tempat tu berkeluarga pun kelang kabut lah, pakai ramai pi. Kebetulan ada yang tergolong dalam golongan tu tadi dapat, alhamdulillah, happy. Yang tak dapat tu sama juga, tapi dia mungkin bukan dalam list untuk pembayaran pada tarikh yang berkenaan. Frust, dah susah hati dan sebagainya. Benda ni berkenaan dengan pembayaran mengikut bank ni sebenarnya viral seperti dalam laptop ni. Dah ada spesifik tarikh apa semua. Tapi masalahnya benda ni bukannya satu maklumat yang official dan memang tak ada official pun sebab bayaran ni adalah daripada pihak lembaga hasil. Lembaga hasil saja yang tahu. Bank tak tahu. Bank cuma akan dimaklumkan untuk kita bersedia, mungkin kuantiti bilangan-bilangan kita akan bertambah. Macam tu contoh kalau kita dengan bank lah, contoh kan. Bilangan-bilangan bank tu akan bertambah. Jadi untuk kita bersedia saja, tak ada kena mengena kata kita nak uruskan apa, tak ada. Okey. Tu yang pertama. Lepas tu yang kedua, ada yang macam kata apa, dia diluluskan tapi tak dapat. Bila cek status, dia kata permohonan tu gagal dikreditkan ke dalam akaun dan pihak lembaga hasil akan berikan voucher. Okey. Mula-mula kita jawab berkenaan voucher dulu. Voucher ni bukanlah satu proses yang cepat. Kalau kata satu hari, katalah dia orang perlu satu hari yang gagal dikredit, katalah dalam 100 ke 200, kemungkinan besar dia orang mungkin takkan buat benda tu dalam
pada waktu tu. Mungkin kumpul dulu, bergerak sekali. Benda ni walaupun sistem, tapi manusia juga yang uruskan. Jadi dia akan mengambil masa. Kelulusannya, printingnya, nak uruskan sampul, nak lipat ulang sampul sukat, itu semua bukannya boleh berlipat sendiri, gam sendiri. Manusia yang kena uruskan. Jadi benda-benda macam ni dia ada limitation, dia ada had dia. Jadi kalau kata tak dapat lagi voucher, orang lain dapat voucher, sabarlah. Benda ni dia ambil masa sikit. Lepas tu dia pula bukannya boleh terus immediate, sebab hari ni gagal kredit, terus buat untuk kita seorang semata-mata ambil benda, ambil masa tu untuk buat untuk kita punya voucher, terus nak post kita. Dia tak boleh macam tu. Benda ni dia kena bergerak sekali. Tapi dia pun takkanlah kumpul sampai semua yang gagal masuk dalam akaun tu baru nak buat. Tidaklah macam tu. Cuma benda ni ambil masa. Lepas tu persoalan pula, gagal masuk dalam akaun. Kenapa? Akaun didaftarkan tu betul. Akaun tu wujud atas nama kita. Tengok buku akaun. Sama. Pasal apa tak boleh masuk? Okay. Yang pertama, selalunya kalau tak boleh masuk ni, sebab akaun tak aktif. Akaun tak aktif ni, kadang-kadang kita ada kemaskini maklumat untuk pembayaran bantuan-bantuan ni. Jadi mungkin kita tukar akaun dan kita bagi maklumat akaun yang tak aktif. Ataupun bulan 10 hari tu dapat payment, dah bawa keluar semua. Jadi lepas dalam tempoh tu, duit pun dah tak ada apa semua. Akaun pun contoh menjadi tak aktif. Jadi bila akaun tak aktif ni, duit daripada luar tak boleh masuk ke dalam akaun tu. Jadi bila tak boleh masuk, dia akan tenang balik. Dia akan tenang balik duit tu, pihak lembaga hasil yang akan dapat balik duit tu. Jadi waktu tu baru dia maklum yang akaun tu ada masalah. Jadi dia akan tukar pitang voucher tu. Okey. Lagi satu, kadang-kadang mungkin sebab akaun ditutup. Sebab baki dalam akaun bank, sekurang-kurangnya kalau tak salah kita kena tinggalkan dalam 10 ataupun RM20. Lepas tu kita ada ATM card kebanyakannya. Jadi ATM card pula ada tolak RM8. Jadi kadang-kadang kita tak aware benda ni ditolak dan sebagainya. Baki kita mungkin dalam akaun dah kosong. Bila sampai kepada tarikh pembayaran, lembaga hasil bagi buat pembayaran. Okay, bila panel bank lembaga hasil buat pembayaran, masuk dalam akaun kita, pun dia tenang balik sebab akaun kita dah tak wujud. Kita tak sedar, mungkin kita tak pakai akaun tu. Mungkin kita yang jenis seorang yang berurusan secara tunai, gaji dibayar tunai ke apa ke. Kita banyak yang macam ni, yang akaun tak aktif dan juga dengan akaun yang dah ditutup ni. Jadi jangan tunggu. Cuma sekarang tak boleh lah. Bila keadaan dah reda, contoh kita dah kepada fasa PKPP, pemulihan semula. Jadi waktu tu ambil kesempatan, pergi bank, kemaskini maklumat kita, kemaskini nombor telefon, kemaskini alamat, pekerjaan, dan yang paling penting, mohon internet banking. Mohon internet banking bukan apa. Bila dalam keadaan macam ni, ada dapat bantuan, termasuklah bantuan-bantuan lain, tak perlu susah payah nak pergi bank, nak pergi mesin ATM check, nak kena masuk dalam kaunter check dan sebagainya. Kita boleh je semak secara online. Tambah lagi bayaran ni adalah berperingkat. Dia kata 21, tapi 21 tak dapat. 22 esok pergi bank lagi. Bank pula jauh 25-30 km dari rumah. Tak ada lagi. 23 pergi lagi. Duk ulang. Kan benda tu sedikit menyusahkan, buang-buang masa. Lepas tu lagi satu masalah, bila last minute, bila dah nak dekat dapat bantuan ke apa ke, barulah time tu, barulah nak pergi buat semua benda. Jangan. Bila dah keadaan dah reda, walaupun dah dapat dah, BPN ni dah dapat dah, contoh dah habis dah. BPN 3.0 tak tahu ada ke tak ada. Tapi tak payah nak tunggu sampai 3.0 tu. Walaupun sekarang dah dapat dah, akaun pun mungkin tak guna dah. Maintain. Biar baca dalam akaun tu ada sekurang-kurangnya RM30-40. Kemaskini maklumat, mohon e-banking. E-banking ni tak susah sangat. Bukan apa. Sebulan sekali masuk lah. Handphone insyaAllah lah ramai orang ada. Kalau kata tak ada data ni, smartphone tadi ramai. Mungkin lah ramai orang ada kan. Kalau tak ada smartphone ni, bolehlah pergi duduk kedai yang ada wifi percuma. Perkhidmatan tu banyak. Gunakan sebaik mungkin. Okey. Lepas tu, macam mitos tadi ni yang pasal pembayaran mengikut bank ni dengan tarikh-tarikh yang diviralkan semua ni. Lagi satu, kalau tak percaya, mudah je. Duit tak masuk lagi. Hari Senin pergi bank. Dah tarikh bayaran 21 bulan. Hari ni dah 25 di Senin ni.
siapa tak dapat haji? Jawapan bank mudah saja. Jawapan bank kata, pergi balik pejabat lembaga hasil ataupun hubungi saja hotline lembaga hasil, kena tanya mereka sebab pembayaran ni adalah daripada lembaga hasil. Lepas tu, contoh kita pergi lembaga hasil. Lembaga hasil pula kata, kalau tengok sini, pembayaran dah masuk dah pagi tadi. Tapi kena ingat, pembayaran dah masuk pagi tadi, mungkin dimasukkan menggunakan kaedah gyro. Kaedah gyro ni, dia perlu 1 hari bekerja untuk proses. Jadi kalau kata pembayaran tu dimasukkan pada pagi 25 hari bulan Januari. Jadi esok 26 tu baru pembayaran tu clear, barulah duit tu ada dalam akaun kita. Janganlah pula bila dah kena tolak ke macam ni, sana pula kata macam ni, kita pula nak marah ke apa kan. Tunggu. Bila bank memang tak boleh check apa. Bank memang tak boleh check apa sebab pembayaran ni bukan pembayaran mereka. Tapi kalau kata Ikantek kata dah masuk dah, itu tunggu. Tapi kalau kata benda tu dah masuk dah, dah masuk dah 2 minggu lepas, itu do something lah. Tapi walau macam mana pun do something tu kena semak juga dengan pihak lembaga hasil, bukan semak dengan pihak bank. Kalau kita dah kemas kini, buku kita dekat bank dah check dah tak ada tu, memang tak ada. Tak boleh nak kata benda tu terapung dekat mana-mana, floating hidden ke apa, tak ada. Tak ada, memang tak ada. Kena balik kepada pihak yang membayar. Jangan duk susah payah duk nak pergi check hari-hari, benda mudah ada. Lepas tu, jangan duk percaya yang pasal viral ni, tarikh-tarikh ni, benda ni menyusahkan orang. Kita duk kata, saya BPM berkeluarga di Bank Singa, tampin, dapat lah. Yang orang tampin yang berkeluarga ni pun pakai duk pi 50-60 orang Bank Singa juga. Ada 10 orang dapat, 40 orang tak dapat. Dah tak dapat tu frust lah. Buang masa, buang duit, buang tenaga. Benda-benda macam ni tunggu saja. Jadi kalau kata tunggu, orang kata takkan nak duk tunggu saja. Sebab tu lah bila ada masa, buat internet banking. Belajar sikit buat internet banking. Semak kat situ. InsyaAllah boleh membantu. Jangan percaya dengan tarikh-tarikh yang diviralkan ni. Benda ni tak betul. Tunggu saja. Kalau kata dah sampai 2-3 minggu tu, boleh semak dengan pihak lembaga hasil dalam negeri. Okey, itu saja. Harap perkongsian ni dapat memberikan pencerahan kepada yang masih menunggu, yang masih tak dapat lagi. Sabar. InsyaAllah ada. Duit tak lari pergi mana. Okey. Jadi itu saja. Mohon share, mohon subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.